Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Saqif. Saqif ialah kabilah yang tinggal di Taif, yang terkenal menyerang Nabi dan sahabatnya Zaid bin Harithah sehingga berdarah. Bila Nabi berundur daripada Mekah selepas wafatnya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Bila sampai di Taif, dia serang oleh orang Taif. Penduduknya Bani Saqif. Dinyatakan dalam peristiwa melancarkan serangan ke atas kabilah Saqif selepas peperangan Hunain, bahawa Rasulullah SAW memerintah serangan dihentikan tanpa memusnahkan kota Taif, tempat perlindungan mereka yang disiapkan dengan bekalan yang membolehkan mereka bertahan dalam masa yang lama. Taif ini kawasan subur di padang pasir, berkota. Selepas Hunain, Nabi bertolak untuk serang Saqif kerana Bani Saqif terlibat dalam perang Hunain. Dia masuk dalam kota, kepung, nak masuk tak boleh, kota dia kuat. Dan akhir Nabi kata, kita balik lah, mari semula. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Sebelum berundur SAW berdoa supaya Allah mengurniakan hidayah kepada mereka. Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, Tuhanku, berilah hidayah, petunjuk pada Saqif dan bawalah mereka datang dalam keadaan masuk Islam. Nabi doa. Kita akan baca kemudian. Satu sikap yang menakjubkan kerana mereka melakukan jenayah besar, membelasah sahabat saingannya Zaid bin Harithah sehingga berlumuran darah ketika berdakwah. Akhirnya kelembutan sikap dapat memecahkan hati yang keras, laksana batu atau lebih daripadanya. Nabi doa minta mereka masuk Islam, hentikan serangan. Kabilah ini juga melakukan jenayah besar apabila membunuh pemimpinnya yang disanjung, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana mengisytiharkan Islamnya dan mengajak kaumnya masuk Islam. Urwah mengejar Rasulullah SAW untuk mengisytiharkan Islamnya dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas menyerang Taif. Apabila pulang ke Taif, dia telah syahid dibunuh oleh kaum Saqif dengan kejam. Peristiwa ini juga menjadikan mereka takut untuk datang menghadap Rasulullah SAW. Orang Mas'ud ini ialah sahibu Yasin umat Muhammad. Dan surah Yasin, yang mana seorang yang telah dibunuh kerana beriman, dipijak ramah-ramah. Urwah bin Mas'ud ini, dia ikut Nabi dalam perjalanan pulang ke Madinah. Dia isytihar dia Islam. Dia minta dengan Nabi nak dakwah, nak balik ke Taif balik. Nabi kata, jangan mereka ganas. Dia kata, orang malu saya, orang serang saya dah hormati. Nabi kata, tak apalah, dia berbalik. Dia kumpul orang ramah, dia pun isytihar masuk Islam, ajak orang masuk Islam. Lalu dia panah, mati syahid lah. Kisah kita dah baca dulu. Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa dua orang dalam kalangan Saqif melarikan diri, meninggalkan Taif menuju ke Madinah selepas pembunuhan Urwah radhiyallahu anhu bagi memeluk Islam. Mereka ialah Abu Malih bin Urwah dan Qarib bin Al-Aswad. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dengan Abu Sufyan bin Harb. Namun ada dua orang yang masuk Islam daripada Taif. Walaupun Islam tersebar secara diam dalam kalangan penduduk Taif, tetapi keadaan jahiliyah yang masih tebal dan ganas menghalang untuk dinyatakan secara terbuka. Tak berani nak isytihar Islam, masuk Islam senyap-senyap. Akhirnya mereka mengubah sikap kerana Mekah yang dikuasai Quraisy yang terkuat telah dikuasai oleh Islam. Keseluruhan penduduknya juga telah menganut Islam, diikuti oleh kabilah Arab yang lain.
Orang lain masuk Islam Melaka. 3 Saqif. Maka Taif tinggal bersendirian. Dan tidak akan mampu lagi berdepan dengan bala tentera Islam. Akhirnya salah seorang daripada pemimpinnya bernama Ammar bin Umayyah menemui pemimpin yang lebih besar bernama Abu Yalail dengan berkata, keadaan sudah sampai ke peringkat tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Engkau melihat sendiri keadaan kekuasaan yang dicapai oleh orang itu, yang Muhammad SAW. Keseluruhan kabilah-kabilah Arab telah masuk Islam. Kamu tidak mampu lagi untuk berperang dengan mereka. Apakah pendapat kamu sekarang? Akhirnya mereka bermesyuarat dan membuat keputusan menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW walaupun dalam ketakutan. Dan tidak ada dalam kalangan pemimpin Taif yang bersedia pergi seorang diri. Takut. Seperti Urwah bin Mas'ud, kerana takut dibunuh. Pula seperti tindakan mereka kata Urwah. Begitulah sifat buruk mereka melahirkan sangka buruk pula terhadap orang-orang yang baik. Nak menghadap Nabi takut, nak balik pun takut juga. Takut orang tahu dia berjumpa Nabi, kena bunuh pula. Macam Urwah bin Mas'ud. Akhirnya mereka bersetuju menghantar Abu Yalail dan 5 orang bersamanya untuk menemui Rasulullah SAW. Apabila tiba di kawasan ternakan unta para sahabat, mereka ditemui oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang kebetulan gilirannya menjaga unta. Mereka dibawa ke Madinah dan diajar bagaimana adab menghadap Rasulullah SAW. Kerana mereka dikenali dengan pengasar. Belum temu Nabi, ajar dulu. Jangan kasar dengan Nabi. Ada adab. Ketibaan mereka dimaklumkan kepada Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan supaya dia sediakan Qubah untuk mereka berhampiran dengan Masjid Nabawi. Supaya mereka melihat solat berjamaah. Tak usah Islam ni, tengok kat berjamaah. Mendengar khutbah dan lain-lain. Ditugaskan Khalid bin Sa'id bin Abil As menjaga mereka. Kerana mereka lebih senang dengannya. Mengikut ceritanya, mereka tidak makan sehinggalah Khalid makan terlebih dahulu. Takut nak makan. Akhirnya mereka masuk Islam dengan sikap masih mahu mempertahankan amalan-amalan jahiliah. Mereka meminta ditangguhkan meroboh berhala Allat selama 3 tahun. Minta dengan roboh berhala. Rasulullah SAW menolak permohonan mereka. Lalu mereka merayu dikurangkan kepada 2 tahun. Rasulullah SAW menolak. Mereka merayu 1 tahun, ditolak juga. Merayu lagi sebulan, ditolak juga. Kerana tidak ada tolak ansur dalam perkara syirik setelah menjadi orang Islam. Masuk Islam dah. Tak ada guna taruh berhala tu. Mereka meminta supaya jangan ditugaskan mereka sendiri yang merobohkan berhala itu. Takut nak roboh beratu. Rasulullah SAW menerima rayuan mereka dan menugaskan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb memusnahkan berhala Allat. Kita baca kemudian. Mereka meminta supaya mereka dibenarkan tidak bersalat, tak semayang. Nak masuk Islam tak bersemayang. Rasulullah SAW bersabda, La khaira fi dinin la salata fih. Tiada kebaikan pada agama yang tidak ada salat di dalam ajarannya. Semua agama ada semayang. Agama kafir pun ada semayang dia. Tak molek agama tak ada semayang kata Nabi. Kedudukan mereka berhampiran masjid menjinakkan mereka pada salat dan memudahkan mereka untuk mempelajarinya. Tetapi sifat jahiliah yang masih ada menjadikan mereka susah untuk bersalat pada awalnya. Mereka mempersoalkan apabila Rasulullah SAW ketika berkhutbah tidak menyebut pengakuannya sebagai Rasulullah. Masuk khutbah Nabi tak sebut Muhammad Rasulullah. Nabi khutbah sendiri tak sebut dia Rasulullah. Dengan bagaimana dia menyuruh kita sedangkan dia sendiri tidak menyebutnya. Apabila sampai perkara itu pada Rasulullah SAW, maka mereka dia bersabda, Fa inni awwalu man syahida anni Rasulullah. Maka sesungguhnya akulah orang yang pertama yang mengaku bahawa aku adalah Rasulullah, kata Nabi.
Nabi tak sebut Muhammad Rasulullah dalam khutbah. Nabi sendiri berkhutbahkan. Tak sebutlah diri dia. Uthman bin Abdul As adalah yang termuda dalam kalangan mereka. Dia tidak bersama rombongan apabila mereka pulang ke tempat penginapan kerana menghadap Rasulullah SAW. Kerana mempelajari Al-Quran dan bertanyakan masalah agama. Ada orang muda seorang. Uthman bin Abdul As. Dia tak ikut pok-pok dia. Dia curi pergi belajar. Senyap-senyap jumpa dengan Nabi. Apabila Rasulullah SAW berehat, dia menghadap pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah SAW merasa kagum dengan sikapnya dan amat mengasihinya. Rajin belajar. Keadaan ini tidak disedari oleh anggota rombongan yang lain. Mereka tinggal beberapa lama di Madinah dalam keadaan mereka menerima Islam dan mengaku menjadi penganutnya, tetapi masih dalam keadaan yang longgar sehingga pemimpinnya Kinanah bin Abdi Yalil bertanyakan soalan-soalan yang bukan-bukan. Di antaranya dia berkata kepada Rasulullah SAW, apakah pendapatmu berkenaan zina? Kami adalah orang yang selalu merantau, maka mestilah melakukannya. Tinggal bini, merantau, kena berzina lah. Boleh cakap itu ke Nabi. Sabda Rasulullah SAW, haram sesungguhnya Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya ia adalah keji dan jalan yang sangat jahat, kata Nabi. Dia berkata lagi, apakah pendapatmu berkenaan riba? Sesungguhnya ia adalah keseluruhan harta kami. Kena makan riba. Kalau tak riba, tak boleh meniaga. Amalan kami. Sabda Rasulullah SAW, untuk kamu hanyalah modal kamu. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sakit-baki riba jika kamu benar-benar beriman. Tuhan suruh tinggal, tak boleh. Dia berkata lagi, apakah pendapatmu berkenaan arak? Kerana ia adalah hasil daripada negeri kami. Anggur banyak je tak air. Buat arak, jual. Tambah banyak, sadar ambil tuak dia buat arak. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, melihat nasib dan anak-anak panah yang digunakan untuk menentukan nasib adalah keji daripada amalan syaitan. Maka kamu jauhlah ia supaya kamu mendapat kejayaan. Mereka menerima hukum-hukum tersebut, tetapi mahu meminta kebenaran berhala alat yang mereka masih namakan Tuhan. SAW dengan tegas menyatakan, musnahkannya berhala itu. Mereka menjawab secara bodoh, kalau Tuhan betina itu tahu engkau hendak memusnahkannya, nanti dia membunuh mereka yang melakukannya. Nanti Tuhan dia bunuh orang nak musnahkan dia. Di sini Umar bin Khattab dia menyahut, apalah engkau ini, tidakkah berhala itu batu? Dengan marah dia menjawab, bukan engkau yang aku tanya, wahai Ibnu Khattab. Aku tak tanya mu, aku tanya Rasulullah. Bapak menjawab. Jadi orang beken. Orang beken. Seterusnya dia berkata, orang Samsing, dia berkata kepada Rasulullah SAW, biarlah kamu yang mengendalikan urusan merobohkannya. Biarmulah. Suruh orang yang roboh, kami tak berani takut. Akhirnya mereka meminta dilantik salah seorang yang menjadi pemimpin mereka. Maka Rasulullah SAW melantik Uthman bin Abil As, kerana dialah yang paling mengetahui Quran dan hukum-hukum agama. Orang muda tadi, orang rajin belajar. Walaupun dia muda, dia belajar. Ada ilmu. Imam Ahmad meriwayatkan, Uthman bin Abi Abdullah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, lantiklah saya menjadi imam berkaum saya. Dia minta. Sebab dia pandai, ada yang tak pandai. Sabda Rasulullah SAW,
anta imamuhum faqtadi bi ad'afihim wattakhidhu mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Awaklah yang menjadi imam kepada mereka, maka ambil kira makmum yang paling lemah, ringankan salat, jangan baca panjang-panjang. Orang baru masuk Islam, jangan panjang-panjang. Dan ambillah tukang azan yang tidak mengambil upah daripada azannya. Mengikut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Uthman, man amma qauman falyukhaffif bihim, fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dhal hajah. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Sesiapa yang menjadi imam kepada sesuatu kaum, maka hendaklah ia meringankan salatnya. Maka sesungguhnya dalam kalangan mereka itu ada orang lemah, tua dan berhajat. Orang nak qada hajat, nak kencing adah, nak buang air. Sekiranya ia salat seorang diri, maka salatlah sebagaimana dia kehendaki. Lumayan seorang bacalah panjang. Pesan Nabi. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Muslim, anna Uthman qala Rasulullah, hala syaitanu baini wa baina salati wa qiraati. Qala dhaka syaitanu yuqalu lahu khanzab. Fa idza anta hasastahu fata'awwad billahi minhu watfal an yasarika thalatha. Qala fa'altu dhalik fa'adhabahu Allah anni. Pak Uthman berkata, wahai Rasulullah, syaitan mengganggu di antara saya dan salat saya, serta bacaan saya, mari nyakit waswah. Syaitan mengganggu. Uthman mengadu ke Nabi. Sabda Rasulullah, syaitan itu bernama Khanzab. Apabila engkau merasainya, mintalah perlindungan Allah daripadanya dan ludahkan ke kiri. Dia hembuh cepat seperti meludah, bukan ludah hari tidur, hembuh ke kiri. Iaitulah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hembuh 3 kali ke kiri. Uthman berkata, aku lakukan cara itu, maka Allah hilangkan gangguan itu daripada aku. Hilang. Adapun yang menjadi juru bicara dalam kalangan mereka ialah Ibnu Yalil, kerana dia yang paling tua dan lebih memahami perangai kaum Taif, kaum Saqif. Dan mereka perlu berhati-hati agar tidak lagi berulang seperti pembunuhan Mas'ud, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud, bukan Mas'ud, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Yang dibunuh itu, yang berlaku lagi. Apabila sampai di Taif, mereka menyembunyikan keislaman mereka, takut nak beritahu, dan mengambil pendekatan mengugut dan menakutkan penduduk Taif dengan berita bahawa Muhammad akan bertindak keras terhadap mereka kalau mereka tidak menyerah kalah. Semua kabilah-kabilah Arab telah menyerah diri. Diugut penduduk Taif. Mereka telah meminta supaya jangan dirobohkan berhala Al-Lat, dibenarkan Arab. Jangan dibenarkan Arab, judi, riba dan zina. Semuanya ditolak dan tidak ada tolak ansur lagi. Kalau mereka berani, sila bersiap dengan senjata. Perbaiki senjata yang ada untuk perang dan baiki serta perkukuhan lagi kota untuk bertahan. Mereka berfikir selama 3 hari. Akhirnya Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Kalau seluruh kabilah Arab menyerah kalah, bagaimana lagi kita yang tidak sekuat itu dapat menentang dan menghadapi serangan tentera Islam. Mereka mencadangkan supaya rombongan pergi semula ke Madinah untuk menyerah diri dan menerima segala permintaan Muhammad SAW. Kawan dia dah masuk Islam dah. Mereka beri cadangan orang ramah, suruh pergi Madinah, temu Muhammad, suruh diri. Seterusnya mereka mengisytiharkan bahawa semua perkara itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adalah seorang yang berakhlak mulia. Nabi buat, Nabi tak riba, Nabi tak zina, Nabi ni orang baik. Memaafkan kesalahan dan menerima sesiapa yang masuk Islam dengan baik. Kaum Saqif berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih dahulu, dan kamu sengaja menakutkan kami dan menjadikan kami dalam kesusahan dan duka cita? Mereka menjawab, sebenarnya kami mahu menghilangkan tipu daya syaitan yang ada dalam hati kamu. Maka rombongan yang dihantar oleh Rasulullah SAW tiba dengan dikutip oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, dengan disertai oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. 3 orang Nabi hantar.
Khalid bin Walid, pengelima. Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Sufyan ni diplomat. Yang pintar. Cara memusnahkan Lat. Roboh berada. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Taif. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Taif. Yang masih lagi ada dalam diri mereka kepercayaan jahilah yang tepat. Mereka menyangka berhala yang dipuja itu tidak dapat dimusnahkan. Kerana ada penunggu dan penjaganya. Al-Mughirah radhiyallahu an membisikkan kepada rakan-rakannya bahawa ia akan melakukan sesuatu yang lucu. Nak buat kelakar sikit. Untuk mempersendakan penduduk Taif yang masih bersifat jahiliah itu. Lalu dia menuju ke arah berhala itu dengan membawa penukur besi bagi menghancurkannya. Dia pura-pura reboh, buat lolok reboh dan mengangkuk. Dia buat lolok reboh, buat mengangkuk. Lalu penduduk Taif bersorak dan berkata, Al-Mughirah sudah dihalang oleh penunggu Al-Lat dan akan membunuhnya. Sesiapa lagi yang berani sila mencuba menghancurkannya demi Allah. Bersumpah dengan nama Allah pula. Tidak dapat memusnahkannya. Tiba-tiba Al-Mughirah bangun dan berucap, Allah telah menimpakan keburukan terhadap kamu kerana kesesatan. Berhala ini hanyalah batu saja. Kemudian dia mengangkat penukur besi lalu memusnahkan pintu pagar. Seluruh pagar dan berhalanya. Penjaganya berkata dengan marah, tapaknya tak mungkin dimusnahkan. Tapak pun tak boleh buat. Al-Mughirah terus memusnahkan asas berhala dan menggali tanah asasnya. Akhirnya mereka mengambil segala barang yang berharga dan perhiasan yang dihadiahkan pada berhala itu, dibawa pulang ke Madinah bagi diserahkan kepada Rasulullah SAW. Mengikut satu riwayat bahawa Saqif juga meminta supaya mereka dikecualikan berzakat dan jihad. Permohonan ini dibiarkan. Dan Rasulullah bersabda, "Sayatasaddaquna wa sayujahidun." Mereka akan membayar zakat dan mereka akan berjihad, kata Nabi. Ini kita tangguh dulu. Tapi mereka akan bersedekah, bayar zakat, mereka akan berjihad. Begitulah akhirnya kekerasan dan keregelan Taif dapat dilembutkan dengan kebijaksanaan yang berakhir dengan penerimaan Islam mematuhi hukum Islam yang menghancurkan berhala yang dipuja sejak turun-temurun. Berhala yang dipuja sejak datuk nenek dimusnahkan. Meninggalkan segala maksiat yang menjadi kegemaran mereka. Rombongan mereka yang pulang tanpa mengisytiharkan Islam tetapi melakukan sesuatu secara mencabar supaya melawan Islam kalau berani. Yang berakhir dengan menyerah tanpa perang dan diikuti dengan kedatangan rombongan yang menghancurkan berhala yang dipuja dan dengan tegas menghapuskan kemungkaran yang tiada tolak ansur bagi menghapuskannya, iaitu arak, judi, riba dan zina. Maka telah dipahami bahawa Islam tidak mengizinkan perkara yang haram itu di atas nama perkembangan zaman dan kemajuan yang menjadi hujah palsu dalam kalangan mereka yang mempermain-mainkan Islam. Jadi benda dasar tak boleh kita tolak ansur. Haram, halal, masalah syirik tak boleh tolak ansur. Dan peristiwa ini menunjukkan Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi SAW. Nabi minta supaya Saqif masuk Islam. Doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mereka masuk Islam tidak dengan perang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Hamadan. Mereka tiba selepas Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Dalam kalangan mereka Malik bin An-Namut yang menjadi pemimpin. Mereka datang dengan menganut Islam dan menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang kemas dan cantik. Walaupun berwarna-warni dan berhias, ianya tidak ditegur oleh Rasulullah SAW kerana tidak ada emas dan sutera yang diharamkan kepada kaum lelaki. Mereka datang dengan gembira kerana bertemu Rasulullah SAW bersama Islam yang tertanam di dalam hati-hati mereka dan bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Quran, bahasa Quraisy. Di hadapan Rasulullah SAW, baginda mengalukan ketibaan mereka dan melantik Malik bin An-Namut menjadi ketua kepada mereka yang masuk Islam dan mengarahkan mereka supaya berdakwah dan berjihad menghadapi orang musyrikin
dan bukan Islam yang lain, golongan ahli kitab. Jadi mereka datang menghadap sudah masuk Islam. Rombongan ni Hamadan, satu kabilah Arab. Yang terkena dia masuk Islam, sudah masuk Islam, bertemu dengan Nabi. Banyak datang tu tak masuk Islam lagi. Tapi kabilah Hamadan ni dia datang dalam keadaan masuk Islam. Di mana pemimpin dia pakai pakaian cantik. Rasulullah tak tegur, pakaian kemas, cantik, tak tegur kerana tak ada sutera, tak ada emas. Menunjukkan bahawa pakai cantik ni bukannya haram. Tak ada salah. Bukan makna warung ni tak pakai cantik. Mana Nabi tak kata apa. Itu makna diizinkan kita pakai kemas, pakai cantik. Rasulullah SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid Rasulullah mengepadai pasukan yang membantu mereka. Mereka tinggal di sana selama 6 bulan dengan berdakwah. Oleh kerana tidak berkesan kerana peranan Khalid layak menjadi panglima perang, bukan pendakwah. Lalu diganti dengan Ali karamallahu wajhah, disertakan dengan surat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah atau Khalid jadi pembantu dia. Khalid ni dia panglima perang. Perang boleh. Nak dakwah dia tak ada kebolehan dalam berdakwah. Berperang tak apalah. Kerana sebab itu Khalid tak ada kesan dalam dakwah. Perang boleh mengalahkan musuh. Akhirnya Nabi tukar, ganti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ganti Khalid bin Walid. Ali karamallahu wajhah bertindak supaya dihimpunkan penduduk Hamadan dengan dicampur aduk orang yang telah Islam dan bukan Islam, belum Islam. Dicampur aduk. Ini kebijaksanaan Sayyidina Ali. Dia jemput semua, campur orang Islam dan bukan Islam sekali. Apabila Warqah dibaca kepada umum tanpa ucapan bersama Ali karamallahu wajhah, tiba-tiba penduduk Hamadan masuk Islam semuanya. Mudah masuk Islam. Hodok Islam jadi Islam. Dicampur. Ini berkat ni. Ali karamallahu wajhah mengutus surat kepada Rasulullah SAW memaklumkan berita dari Hamadan. Sebaik saja surat dibaca, Rasulullah SAW sujud, kemudian bangkit duduk, sujud syukur Nabi dan bersabda, Assalamu ala Hamadan, Assalamu ala Hamadan. Selamat sejahtera ke atas Hamadan, selamat sejahtera ke atas Hamadan. Satu perkara yang menarik ialah pemimpin Hamadan ni Saifudaulah Al-Hamadani. Salman Abbasiyah adalah orang yang pertama melakukan muamalah cek. Ceknya orang Islam dulu. Cek kan pakai kertas, bukan pakai duit. Jadi zaman dulu, kalau beli ni, dia pakai duit dinar atau dirham. Mah perok kena pikul. Kalau perok dengan bubuh dalam bekah dia, berat bawa. Jadi Saifudaulah Al-Hamadani, dia pergi ke Baghdad dengan rombongan dia. Dia dia jamu makan. Kemudian dia ambil kertas, tulis pada kertas berapa nilai makan tu, beri kepada tuan yang jamu tu, suruh dia ambil duit. Ini muamalah cek yang pertama dalam sejarah. Tu sejarah bank ni, sejarah muamalah cek. Saifudaulah Al-Hamadani. Ini ada dalam catatan sejarahnya. Jadi bukan orang putih hebat dulu, cek ni orang Islam dulu. Ini zaman Abbasiyah, orang Islam mendahului ratus tahun, mungkin 1000 tahun lebih dulu daripada orang Barat dalam masalah muamalah cek. Rombongan Al-Azd, mereka adalah kabilah dari Yaman, datang menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan telah menganut Islam juga. Kerana melihat cahayanya yang telah berkembang di semenanjung Arab tanpa siapa dapat menghalangnya, maka Allah memberi hidayah kepada kabilah Al-Azd dan mereka menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW, diketuai oleh Sur bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah melantiknya menjadi amir, ketua kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan kaumnya dan memerintahnya supaya berjihad menentang kaum musyrikin dalam kalangan kabilah Yaman yang berada di sekitar negerinya. Ini juga datang dalam keadaan sudah masuk Islam. Jadi Yaman ni antara negeri yang mudah masuk Islam. Macam dia mari tempat kita lah, dia bawa Islam, kita mudah masuk Islam. Radhiyallahu an melaksanakan perintah Rasulullah SAW, berjihad menentang kaum musyrikin, dan yang paling sengit ialah menghadapi kabilah-kabilah yang berkubu di sebuah bandar yang bertutup bernama Jarash. Perang Jarash, satu perang yang terkenal. Ini satu perang yang hebat.
Pertempuran menjadi lebih mencabar apabila satu kabilah besar bernama Khata'am bergabung dengan kabilah-kabilah musyrikin yang lain. Pada tentera Islam mengepung bandar itu selama lebih kurang sebulan kepung. Di mana musuh bertahan di dalam bandar itu tanpa dapat dikalahkan. Tak boleh kalah, duduk dalam kota. Akhirnya bala tentera Islam membuat helah berundur dan bersembunyi di sebuah bukit bernama Ashkar. Buat satu taktik perang, iaitulah berundur, sembunyi di bukit. Sembunyi berundur, supaya musuh keluar meninggalkan kubu mereka dan seterusnya dilancarkan serangan. Tipu. Helah. Seolah-olah undur, tapi tak undur. Bersembunyi di bukit. Dia intip, tengok bila musuh dah keluar daripada kota, baru dia serang. Taktik ini berjaya. Apabila musuh menyangka Sa'd radhiyallahu anhu dan bala tenteranya berundur kerana melarikan diri, ada berputus asa untuk berperang. Apabila mereka keluar sahaja daripada bandar itu, tiba-tiba mereka diserang oleh bala tentera Islam dengan hebatnya, tanpa kubu dan kota perlindungan lagi, dan musuh dapat dikalahkan. Ini taktik perang. Maknanya berundur kerana taktik itu tak jadi salah. Kalau berundur kerana lari, itu dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW mendapat berita kemenangan dengan pertolongan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui melalui orang-orang Arab Badui yang Islam. Beritanya orang Badui bawa berita. Kata tentera Islam menang di Jaras. Kebetulan sebaik sahaja berita diterima, tiba-tiba datang dua orang yang telah memeluk Islam daripada Jaras, yang tidak mengetahui perkembangan mutaakhir. Penduduk Jaras yang datang ke Madinah masuk Islam, temu dengan Nabi, dia tak tahu orang Islam dah menang. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, demi Allah yang manakah letak Syakar? Syakar. Di mana letaknya Syakar? Nama tempat. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, di daerah kami ada sebuah bukit bernama Kusyur. Bukan saya nama Kusyur. Begitulah dipanggil oleh penduduk Jaras, Bukit Kusyur. Syakar tak ada, Kusyur ada. Sabda Rasulullah, bukannya kusyur, tetapi namanya syukur. Nabi gurau, pandai gurau. Mereka bertanya, bagaimana jadi begitu, wahai Rasulullah? Sallallahu bersabda, unta kurniaan Allah disembelih di sana sekarang. Orang sembelih unta dah sana. Ini mukjizat Nabi, dapat maklumat. Malaikat beritahu dah. Dah menang. Malaikat orang ni tak tahu lagi ni. Menang. Lalu mereka berdua dalam keadaan tidak faham maksudnya, bertemu Abu Bakar dan Uthman radhiyallahu anhu meminta penjelasan. Apa makna Rasulullah kata begitu? So sembelih unta, orang sana sembelih unta ni. Kedua-dua sahabat besar itu memaklumkan, kaum kamu telah ditimpa kemusnahan. Minta Rasulullah berdoa untuk menyelamatkan mereka. Masa itu perang lagi, minta Rasulullah doa. Mereka pun menghadap Rasulullah SAW, meminta supaya didoakan untuk kaum. Sultan tu berdoa, ya Allah Tuhanku, angkatlah bencana yang menimpa mereka. Apabila mereka pulang ke Jaras, tiba-tiba peristiwa kekalahan Jaras berlaku tepat dengan waktu mereka menghadap Rasulullah SAW. Maka Allah menyelamatkan Jaras dengan Islam, dan mereka menghantar rombongan Islam menghadap Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, marhaban bikum ahsanun nasi wujuhan wa asdaquhum liqa'an wa atyabuhum kalaman wa a'zamuhum amanatan antum minni wa ana minkum. Jadi dua orang ni dia dah masuk Islam. Orang dia tak masuk Islam lagi. Tak masuk Islam. Jadi dia tak tahulah berlaku perang tu. Dia minta Nabi doa supaya selamat. Dan berlakulah dikalahkan, Jarah dikalahkan. Kemudian penduduk yang masuk Islam dan atas rombongan menghadap Nabi. Rasulullah SAW memberi keizinan kepada mereka memakmurkan kawasan sekitar mereka dengan bayaran zakat daripada pandangan Islam dan kharaj daripada yang bukan Islam. Rasulullah arah memakmurkan kawasan itu dengan pertanian, dengan ternakan. Orang Islam diwajibkan zakat, orang bukan Islam dikenakan kharaj. Zakat ni ialah ibadat. Diambil daripada harta orang Islam. Harta pertanian dan harta
ternakan, perniagaan masuk juga. Kharak ni ialah hasil pertanian orang yang bukan Islam. Diperkenalkan dan diluahkan lagi zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar membagikan kharak wazifah dan kharak muqasamah. Kharak muqasamah ni ialah dia ambil mengikut hasil pendapatan. Pendapatan pertanian dia banyak mana, berapa ratus ambil. Itu kharak muqasamah. Kharak wazifah ni dia ambil dari segi jenis tanah. Tanah gandum sekian banyak, tanah buah-buahan sekian banyak, tanah perumahan sekian banyak. Itu kharaj. Roman Bani Haris bin Ka'ab. Bani Al-Harith bin Ka'ab. Rasulullah SAW mengarahkan pada tentera Islam yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an di bulan Rabiul Akhir, turun tahun ke-10 Hijrah, dengan mengajak mereka para Islam terlebih dahulu dengan diberi tempoh selama 3 hari. Ajak mereka masuk Islam di tempoh 3 hari. Ini undang-undang Islam kita, beri tempoh 3 hari. Kalau undang-undang antarabangsa 24 jam. 24 jam. Kita 3 hari. 3 hari ni 72 jam lah. 72 jam. Lebih panjang tempoh daripada undang-undang antarabangsa. Akhirnya mereka menerima Islam. Sebaik saja menerima berita Rasulullah SAW mengutus surat supaya mereka menghantar rombongan datang ke Madinah. Kabilah ini menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW bersama pemimpin mereka Qais bin Al-Husain dan Yazid bin Abdul Madan dan lain-lain. Rasulullah SAW bertanyakan kepada pemimpin mereka, dengan cara apakah kamu dapat mengalahkan musuh-musuh kamu di zaman jahiliah? Nabi tanya dia. Kabilah yang kuat perang. Nabi tanya, apa taktik yang kamu guna zaman jahiliah kamu berperang? Mereka menjawab, kami bersatu, tidak berpecah. Kami tidak memulakan kezaliman terhadap orang lain. Baik akhlak dia. Baik akhlak dia. Rasulullah SAW mendesak lagi mereka supaya menyatakan akhlak-akhlak mulia yang dianut oleh mereka di zaman jahiliah dan diiktiraf oleh Islam. Mereka diperintah supaya meneruskan akhlak-akhlak yang mulia itu dengan asaskan iman, kerana amalan yang baik tanpa iman ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW melantik Qais menjadi ketua dan mereka tinggal di Madinah beberapa bulan untuk mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Menunjukkan bahawa amalan yang baik kalau tak ada iman, tak ada pahala. Jadi bila ada iman, baru ada pahala. Jadi kebajikan yang orang kafir buat, tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Pahala ni bergantung kepada iman. Islam ni seseorang. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita akan dapati kalau syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah zakat pertama Islam. Syarat sah haji pertama Islam. Kena Islam dulu baru sah amalan. Kalau tak ada Islamnya, tak ada imannya, amalan tidak sah. Syarat sah yang penting sekali. Utusan Raja-Raja Himyar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Raja-Raja Himyar. Rasulullah SAW yang dipandu secara langsung dengan hidayah Allah melalui wahyu dan sebagainya, di samping kebijaksanaan yang menjadi sifat wajib baginya, telah melaksanakan cara-cara yang sangat menarik dalam pentadbiran negara Islam. Di antaranya ialah mengekalkan jawatan raja-raja dan pemimpin yang masuk Islam. Ini bijak Nabi. Yang pentingnya nak ajak orang masuk Islam. Ikut ajaran Islam. Antara bijaknya ialah raja-raja yang masuk Islam tak dipecat. Terus jadi raja. Tak pecat. Jadi raja juga. Raja Uman, Raja Himyar yang kita baca kisahnya. Dengan syarat kamu adil. Mereka cara Islam. Kalau mau mati, latih anak pula. Anak tu kena adil juga. Mereka cara Islam. Itu caranya. Jangan pakai saka je. Tak mereka cara Islam. Mesti mereka cara Islam. Cara ini menggerakkan hati Raja-Raja Himyar di negeri Yaman. Menganut Islam dan menghantar utusan menghadap Rasulullah SAW. Ketika baru pulang dari Tabuk, memaklumkan bahawa raja-raja itu telah masuk Islam.
berdakwah dan berjihad. Raja-raja Himyar. Himyar ni ialah kabilah-kabilah di Yaman. Banyak. Tiap-tiap kabilah ada raja dia. Raja ni masuk Islam. Bukan saja masuk Islam, berdakwah pula. Ajak orang masuk Islam, berjihad. Mereka ialah Haris bin Abdi Kulal, Nu'aim bin Abdi Kulal, Nu'man Zirra'ni, Ma'afir, Hamadan, kita baca Hamadan dulu, Za'rah Zabiran. Mereka menghantar wakil bernama Malik bin Murrah Ar-Rahawi, memaklumkan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW, mengutus surat kepada mereka. Di mana dia atas wakil. Wakilnya Malik bin Bani Murrah Ar-Rahawi bertemu dengan Nabi, dan Nabi tulis surat kepada raja-raja perutusan. Panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah an-Nabi ila al-Harith bin Abdi Kulal wa Nu'aim bin Abdi Kulal wa Nu'man qila dhi ra'in wa Mu'afir wa Hamadan. Amma ba'du dhalikum fa inni ahmadu ilaykum Allah alladhi la ilaha illahu fa innahu qad waqa'a naba'a rasulikum munqalabina min ardi Rum falaqina bil Madinah فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب على المؤمنين في صدقة من العقار 10 ما سقط العين وسقط السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وأن في الإبل في 40 ابنة لبون وفي 30 من الإبل ابن لبون الذكر وفي كل 5 من الإبل شاة وفي كل 10 من الإبل شاتان وفي كل 40 من البقر بقرة وفي كل 30 تبيع جدع أو جدعة وفي كل 40 من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليهم ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية وعلى كل حال من ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافي من قيمة المعافر أو عرضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو الله ولرسوله وأما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذي يدا أن إذ أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن مرة وأصحابهم وأن أجمعوا ما عندكم من الصدق والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمر وقتلت المشركين فأبشر بخير وآمرك بحمر خيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله ومولى غنيكم وفقيركم وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته
وإنما في زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ الخير حافظ الغيب فأمركم به خيرا وإني قد أرسلت إليكم من صالح أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فأمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panjang surat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Nabi kepada Al-Haris bin Abdi Kulal, Nu'aim bin Abdi Kulal, An-Nu'man Qil dikatakan Zi Qarn, dikatakan Qil tu dikatakan Ma'afir dan Hamadan. Adapun selepas itu saya memuji Allah kepada yang tiada Tuhan malaikat dia. Maka sesungguhnya sampai berita ketibaan utusan kamu ketika kembali dari Rom, maka dia bertemu kami di Madinah, lalu menyampaikan dengan pertusan kamu, menyampaikan berita dari pihak kamu, berita kamu masuk Islam dan kamu memerangi orang-orang musyrikin, dan sebenarnya Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kamu dengan petunjuknya. Ini Nabi sebut hidayah Allah masuk Islam. Kamu hendaklah melakukan islah, pembaikan, mentaati Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, memberi ghanimah. Ghanimah ni kan perang daripada hak Allah dan Nabi SAW. Ini hak rakyat. Melaksanakan zakat pertanian yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman dengan membayar ushur 1/10. Sekiranya disiram dengan mata air dan hujan dan setengah ushur. Setengah ushur, artinya 1/5 dah. Ushur yang disiram dengan tenaga sendiri. Dan sesungguhnya zakat unta 40 ekor hendaklah dibayar zakat dengan seekor bintu labun, 30 ekor dengan seekor ibnu labun, 5 anak-anak unta ibnu labun, 5 ekor unta dengan seekor kambing, dan 10 ekor dengan 2 ekor kambing. Pada tiap-tiap 40 ekor lembu dengan seekor lembu betina, dan pada tiap-tiap 30 ekor lembu seekor tabi' lembu jantan atau betina, dan pada tiap-tiap 40 ekor kambing dengan 1 kambing. Ini zakat. Dan sesungguhnya adalah satu fardu ain, fardu Allah, wajibkan ke atas orang-orang yang beriman dalam perkara sedekah zakat. Maka sesiapa yang memberi lebih, maka itulah yang lebih baik baginya. Boleh lebih pada itu tambah. Dan sesiapa yang menunaikan kewajipan itu dan disaksikan Islamnya dalam keadaan orang-orang Islam memerintah orang-orang musyrikin, maka diberi bagi mereka hak mereka sebagaimana hak orang-orang Islam, dari segi hak dan keadilan. Ini orang bukan Islam tak paksa masuk Islam, jadi rakyat, kena layan. Dan dibebankan ke atas mereka orang-orang bukan Islam apa-apa diwajibkan kepada mereka orang-orang Islam. Pikul tanggungjawab bersama mempertahankan negara. Orang Islam bayar zakat, dia bayar cukai. Memikul tanggungjawab memelihara negara dan masyarakat. Dan sesiapa yang mahu terus menganut agama Yahudi dan Kristiannya, maka sesungguhnya dia tidak ditolak dan diwajibkan ke atasnya membayar jizyah, cukai. Cukai keselamatan. Dalam tiap-tiap keadaan, jizyah ni cukai keselamatan. Jaga keselamatan, bukan cukai kepala. Kita Jawi lama sebut cukai kepala. Dia orang lah. Punya kepala tu guru macam potong kepala je. Sebenarnya jizyah ni jazak untuk jaga keselamatan, keamanan dia. Sebabnya Abu Ubaidah bin Jarrah bila tak boleh nak jaga keselamatan, dia pulang balik cukai tu. Dalam tiap-tiap keadaan lelaki perempuan yang merdeka atau hamba, yang mereka atau hamba, 1 dinar wafir mengikut harga ma'afir, dinar ma'afir, mata wang dia, atau berupa barang seperti pakaian, maka sesiapa yang menunaikan perkara itu kepada Rasulullah, maka baginya jaminan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menghalangnya, maka dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Maknanya bagi duit pun boleh, bagi barang pun boleh. Jizyah ni. Adapun selepas itu ditujukan pada Za'rah bin Yazan, apabila sampai kepadamu utusan-utusanku
Maka aku berpesan supaya kamu berbuat baik kepadanya. Mereka ialah Muaz bin Jabal, Malik bin Ubadah, Uqbah bin Umar, Malik bin Murrah, dan rakan-rakan mereka, dan hendaklah kamu mengumpulkan apa-apa yang ada di sisi kamu daripada harta, sedekah, zakat dan sumbangan, dan jizyah kepada orang-orang yang beragama lain daripada kamu, dan sampaikannya kepada utusan-utusanku, dan bahawa ketua mereka ialah Muaz bin Jabal. Maka janganlah berubah malaikan dengan keadaan reda. Muaz Jabal dia ketua pada utusan-utusan ni. Dia sebut dalam hadis. Nabi tanya Muaz bin Jabal, kalau ada masalah, nak selesai macam mana? Muaz kata dengan kitab Allah, dengan Quran. Kalau tak ada dalam Quran, Muaz kata selesai dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada sunnah aku, saya berijtihad. Ijtihad tidak menyeleweng, tak menyimpang daripada dasar agama. Ini benda yang tak ada nas, kena ijtihad. Di sana ada dasar umum dalam Quran dan hadis. Adapun selepas itu, maka bahawa sesungguhnya Muhammad menyaksikan dengan penuh keyakinan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya dia Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Malik bin Murrah Ar-Rahawi memberitahuku bahawa kamu telah menganut Islam, dengan kamu juga menjadi pemimpin himyar, dan kamu memerangi orang-orang musyrikin. Maka bergembiralah dengan yang baik itu, dan urusanmu memerintah himyar dengan baik. Jangan bersedih dan jangan kecewa. Bahawa Rasulullah menjadi pelindung kepada kamu yang kaya dan yang miskin, dan harta sedekah tidak sampai untuk kepentingan diri Muhammad, dan tidak juga untuk kepentingan diri keluarganya. Zakat tak boleh Nabi. Keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Sesungguhnya ia adalah zakat yang ditunaikan untuk orang-orang fakir, orang-orang memerlukan bantuan dalam kalangan orang-orang Islam, dan orang musafir yang memerlukan pertolongan. Dan sesungguhnya Malik telah menyampaikan yang baik dan menjaga apa yang tersembunyi, dan menyuruh kamu perkara yang baik. Dan sesungguhnya aku telah menghantar kepada kamu orang-orang yang saleh dalam kalangan ahliku, yang paling baik dari segi berpegang dengan agama, berilmu, maka urusan kamu baik bersama mereka. Maka sesungguhnya mereka memberi perhatian terhadap urusan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi atar ni semua sahabat-sahabat yang alim. Yang paling alim Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Warakah yang terkandung di dalamnya petunjuk, arahan dan juga nasihat yang mencakupi urusan agama dan mentadbir dengan agama, tadbir dengan Islam dalam pemerintahan masyarakat majmuk, masyarakat yang campur. Rakyat yang berbilang agama dinyatakan di dalamnya sebahagian daripada urusan sumber keuangan negara Islam, iaitu zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam, jizyah yang diwajibkan ke atas orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam baik zakat, bukan Islam baik jizyah. Kewajipan zakat berbeza dengan jizyah kerana ia menjadi ibadah yang dibina di atas akidah, atas iman, menjadi salah satu daripada rukun Islam. Zakat ni adalah ibadat, tak boleh dihapuskan. Adapun jizyah merupakan tanggungjawab keuangan ke atas orang bukan Islam, tanpa kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama, kerana kita tidak boleh memaksa mereka menganut Islam. Jizyah hendaklah disertakan dengan kewajipan kerajaan Islam memberi perlindungan kepada mereka dari segi keselamatan, keamanan, dan menjamin hak kerakyatan dengan seadil-adilnya. Ini tanggungjawab kita bila bayar jizyah. Kalau jaminan itu tidak ada, maka tiada bermakna mengambil jizyah. Kalau ambil cukai je, tak bela dia, tak ada makna jizyah tu. Oleh kerana itu, apabila berlaku di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Islam yang menghadapi ancaman tentera Rom Timur, Bizantin, yang terlalu besar sehingga semua anggota dikerah, maka Abu Ubaidah radhiyallahu yang menjadi pemerintah tentera Islam di kawasan itu telah menolak jizyah yang hendak dibayar oleh orang bukan Islam di kawasan itu. Ini berlaku. Orang bayar cukai tak boleh, tak nak. Kerana tak sanggup nak jaga keselamatan. Ini Abu Ubaidah. Tetapi yang menakjubkan ialah orang-orang yang bukan Islam lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam yang ada itu. Orang bukan Islam kata kami nak bawah kerajaan. Padahal dia Kristian, tak boleh bawah Rom zalim. Sumber keuangan negara itu diambil dari orang-orang yang mampu dan berada sahaja. Orang tak mampu tak kena zakat. Orang Islam, orang kaya kena zakat. Orang miskin tak kena zakat.
Adapun orang fakir dan miskin tidak dibebankan dengan bayaran, bahkan mereka dibantu. Dalam surat yang dihantar pada Raja Himyar itu terdapat juga arahan-arahan yang khusus dan tidak dinyatakan zakat harta, penjagaan dan lain-lain. Dia sebutnya zakat ternakan, zakat pertanian. Zakat harta tak ada. Kerana mereka tak menjaga. Mungkin kerana keadaan-keadaan yang tentu di kawasan itu. Di dalam surat itu mendedahkan bahawa rumah kediaman dan alat-alat pekerjaan yang menjadi rukun hidup tidak dikenakan apa-apa bayaran. Jadi alat tak kena zakat. Tak boleh nilai zakat. Alat-alat rumah. Wallahu a'lam.